Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi untuk hari ini kita akan tengok kepada topik baru, assignment nombor 3, iaitu berkaitan dengan create layers. Jadi dalam AutoCAD ni, layers adalah sesuatu komponen yang kita mainkan satu peranan yang penting lah. Sebab apa, dalam satu-satu bangunan tu terdapat berbagai komponen seperti dinding, tingkap, pintu, kalau kita tengok ada perabot dan sebagainya lah. Jadi layers ni adalah bagi memudahkan kerja editing. Kita nak kemaskini sesuatu lukisan teknikal. Jadi apa yang kita akan buat hari ini, kita akan lukis satu line sebenar yang diaplikasikan dalam satu-satu projek. Yang ini adalah untuk cadangan mana menyiapkan rumah peduli, rumah projek PLP, projek rumah layak miskin. Jadi untuk layers ni kita kena tengok lah. Yang pertama, biasanya bila kita dapat satu lukisan teknikal, apa yang kita perlu buat adalah kita akan analisa keluasan bangunan. Seperti biasa, kita akan tengok dulu ukuran untuk paksi X. Ukuran ni adalah 7600 mm. Untuk paksi Y adalah 6000 mm. Jadi untuk kita set up kita punya drawing, biasanya yang pertama, step yang pertama di mana yang telah kita buat sebelum ni adalah untuk setting dia punya drawing limits. Jadi untuk drawing limits ni, paksi X 7600, paksi Y 6000. Jadi kita boleh setting lah. Maksudnya kita letakkan lah. Contohnya untuk ini paksi X kita kena letakkan lebih pada 7600. Kita akan letakkan yang paling mudah, kita ambil lah. Contohnya kita ambil 12000, 12000 ataupun 15000 lah. 15000 untuk paksi X, dan juga 15000 untuk paksi Y. Okay, jadi kita boleh settingkan. Yang pertama, kita buka new, open new file, dan kita tag units, units, NIMITS. ok, untuk lower left corner seperti biasa, tak perlu buat apa, kita press enter. Default dia adalah 00. Untuk upper right corner kita masukkanlah 15000, 15000. And then setelah kita masukkan nilai bagi upper right corner, kita zoom all area yang kita telah settingkan tadi. Untuk zoom kita type Z pada keyboard for zoom, then press enter, dan kita type A for all. Setelah kita zoom all area kawasan tadi, kita seterusnya step yang kedua adalah kita settingkan units. Type units pada command, enter, dan setelah keluar dialog box ni, untuk decimal point ni kita type, kita ambil decimal. Precision kita ambil 0 decimal point. Inch ni kita tukar kepada millimeters. Klik OK. Setelah kita setting units kita, seterusnya kita dah boleh setting untuk kita punya kawasan hadisan ni. Kita tengok kepada tugasan kita. Kita akan mulakan start drawing, mulakan projek. Biasanya kita akan mulakan daripada bahagian bawah dulu lah. Jadi untuk projek ni dia tak ada menggunakan tiang dan juga beam, tak ada column and beam. Dia terus menggunakan sistem load bearing wall, maknanya dinding galas beban. Jadi apa kita akan buat, kita akan lukiskan dinding ni. Jadi apa kita perlu buat, kita akan settingkan layers. Komponen yang pertama yang kita akan settingkan adalah wall. Jadi untuk setting layers ni, apa kita perlu buat adalah kita klik pada layer properties, and then setelah kita klik layer properties, kita akan klik new layer. Kita klik new layer, movekan you punya mouse pada new layer, icon new layer, dan klik new layer. Dan kita namakan layer pertama ni adalah wall. Untuk wall ni, apa yang kita perlu buat, kita akan adjust dia punya color ni kepada default dia adalah warna putih, warna white color. Tukar kepada warna yellow, warna kuning untuk wall.
Seterusnya kalau tengok kepada kisah ni, kita akan terus pergi yang keduanya kita perlu buat adalah kita tengok pada komponen bangunan ni, dia punya building line, kita panggil garis putus-putus ni building line. Jadi untuk building line ni kita boleh create layer baru. Kita klik new layer, kita type building line. Kemudian untuk building line ni kita tukar dia punya color warna putih, ataupun boleh juga warna silver lah, kelabu. Okey, color. Kemudian kita klik OK. Tapi untuk line type kalau kita tengok kepada lukisan ni, line type dia jenis garisan dia putus-putus, dia dash line. Jadi kita kena tukarkan garisan sedia ada ni continuous line. Kita klik pada continuous line ni. Continuous ni kita kena load, klik pada button load dan kita klik pada dash line. Ada dash space ni, ambil dash space ni, klik OK dan kita klik pada dash line ni dan klik OK. Jadi kita dah ada dua komponen lah, satu dinding warna kuning dan garisan ni jenis continuous. Untuk building line, kalau kita tengok dia punya color warna grey, dash line, garisan putus-putus. Okay, seterusnya tengok pada drawing kita ni, apa yang kita perlu settingkan adalah pada untuk pintu dan tingkap. Untuk pintu kita akan settingkan warna biru. Okay, klik pada new layer, kita type door, D-O-O-R, door. Tukarkan color kepada warna biru. Okay, jenis garisan yang kita ambil continuous line. Okay, selain daripada itu adalah tingkap. Kita klik lagi new layer, kita ambil window. Okay, untuk window ni kita ambil warna pink. Okay, magenta, warna magenta. Okay, kita sekarang ni ada 4 komponen saya dah masukkan: wall, building line, door and window. Kita tengok lagi apa yang ada dalam ni. Okay, selain daripada itu kita juga ada dia punya labeling dan juga dimension. Jadi kita settingkan lah. Komponen seterusnya adalah dimension, D-I-M-E-N-S-I-O-N, dimension. Okay, untuk dimension kita ambil color putih lah, senang white color. Okay, default lah. Kemudian kita klik lagi new layer. Seterusnya adalah text, label lah, atau kita letak label L-A-B, label. Okay, label pun kita biarkan warna putih. Ataupun ok lah, kita ambil default lah. Kita ambil default warna putih lah. Okay. Okay, jadi untuk seterusnya kita akan pergi kepada mulakan lukisan. Kita akan dah boleh mulakan lukisan. Dan kepada kalau kita tengok, bila kita dah create layer tadi, kita dah boleh pilih lah. Kalau kita tengok dia dah ada beberapa komponen, building line, dimension, door, label, wall dan juga window lah. Okay, kita akan mulakan start drawing. Jadi untuk kita nak mulakan lukisan kita, apa yang kita perlu buat adalah kita akan create a building line dahulu. Kita akan buat satu guideline dahulu untuk memudahkan kita sketch wall. Kita akan lukiskan dinding nanti. Kita akan buat building line, guideline, atau kita panggil sebagai guideline. Okay, jadi cara dia adalah kita pada layers ni kita klik building line dan klik pada line. Okay, jadi kita dah mulalah buat satu garisan ke bawah. Okay. Jadi kalau tengok pada garisan ni, dia kita ambil tadi dash line. Pada properties ni sebenarnya kita gunakan building line ni, gunakan line type jenis dash line. Sebab tu dia putus-putus. Okey, kemudian kita tengok pada drawing ni. Untuk
line yang pertama line number 1 ke line number 2, jarak dia adalah 900 mm. Apa yang kita perlu buat adalah kita ambil lagi satu line, kita gerakkan ke kanan sebanyak 900 900. Kita akan jadi yang ni kita tak perlu gunakan lah. Kita ambil default line ambil default line, kita gerakkan 900 kita beri sebentar dulu garisan tadi, tukar kepada 900 jadi kita akan lukiskan ke bawah line, ambil leading line, kita ambil line yang ni sebagai guideline kita lah jarak 900 tadi, kita tarik ke bawah. Kalau nak mudah kita tekan pada ikon auto mode tu, pastikan dia tegak ke bawah, kita tekan, ataupun pada keyboard kita tekan F8 F8 kita tekan auto mode, dia akan tegak ke bawah kita sorry line dan tegak ke atas. Jadi proses ni kita namakan kita buat dia punya guideline ataupun building line. Anda boleh cuba sehinggalah siap sehinggalah ke hujung saya teruskan lagi saya sambung untuk kita buat building line bagi paksi X. Apa yang kita dah ada 900 mm. Kalau kita tengok pada plan kita akan perlu buat satu building line daripada endpoint to endpoint dari hujung ke hujung. Untuk bedroom 1 ni adalah jarak dia 3250 mm. Jadi apa kita keluar pada aplikasi AutoCAD ni, kita klik pada default line, kita klik line, kita klik pada endpoint di hujung ni, tarik ke kanan dan type 3250 mm, enter. Jadi kita dah menghasilkan satu jarak dengan jarak satu garisan dengan jarak 3250 mm. Pada layers kita klik building line, seterusnya kita pada layer kita klik building line, kemudian kita klik line, klik pada hujung line yang kita build tadi dan tarik ke atas dan klik sekeliling line, klik pada hujung ni kita tarik ke bawah. Okay, selesai Jadi kita dah ada satu guideline untuk 3250 mm. Jadi kalau kita nak buat kesahan, adakah jarak ni 3250 mm, kita boleh pada layer kita boleh ambil dimension, kita boleh ambil linear dan kita boleh ukur daripada hujung ke hujung. Misal tadi kita tarik 3250 mm. Okay, jadi setelah buat ni anda semua boleh sambunglah ke kanan sehinggalah siap kita tengok ni lepas 3250 mm kita akan ada 3000 mm untuk bedroom tu jadi kalau kita nak continue, kita klik pada sama juga step dia, kita ambil pada default line, ambil garisan klik pada line, continue line yang asal tadi tarik ke kanan, type 3000 and then enter. Dan step seterusnya adalah kita ulang semula, kita ambil building line, kita ambil garisan line, klik pada hujung dan tarik ke atas dan juga klik sekali lagi, klik pada hujung dan tarik ke bawah. Jadi seterusnya kita ulang semula langkah seterusnya. Kita nak confirmkan garisan 3000 mm, kita ambil dimension pada layer dan kita klik linear pada untuk dimension kita ambil linear sebab apa garisan kita garisan mendatar. Klik pada hujung ke hujung, jarak dia adalah 3000 okay. Last jarak dia adalah 1350
untuk design 1350 ni sama juga kita ulang semula langkah, ambil default line, klik line, klik kepada hujung ke hujung 1350 type 1350, enter, and then kita ambil pada layers bending line, klik line, klik pada endpoint, tarik satu barisan ke atas, kemudian kita ambil line lagi, klik ambil satu barisan ke bawah, klik pada dimension, pada layer kita ambil dimension, ambil linear, klik pada endpoint to endpoint, dan kita klik 1350. Okey, untuk bahagian line, ukuran di bahagian atas ni jarak dia lah 7600 mm. Yang kita perlu buat, dimension ni kita ambil linear juga, sama juga, klik daripada hujung ke hujung, klik daripada hujung ke hujung, tarik 7600 mm. Kita check semula betul tak 7600. Betul, confirm. Jadi sekian saja untuk buat kita bina building line. Seterusnya kita akan continue dengan wall, pembinaan dinding. Drawing ni ini dia punya ni lah, maklumat info berkaitan dengan dimension untuk paksi Y. Jadi untuk paksi Y ni kita tengok dia akan ada satu garisan untuk A, B, C dan D. Untuk A ni ke B jaraknya adalah 2200. Jadi apa kita buat? Kita buat dulu satu garisan menggunakan building line untuk A. Kemudian kita ambil lagi kita ambil 2200 ke bawah daripada paksi E ni, kita gerakkan ke bawah sebanyak 2200. Masukkan type 2200 dan tekan enter. Okay, seterusnya bila kita dah dapat jarak 2200 ni, kita ambil semula pada layer ni, kita ambil building line, kita ambil line dan kita klik kita klik satu building line untuk jarak 2200. Selepas 2200 adalah, kita tengok ni adalah 800. Jadi sama juga, kita ambil default line, kita klik pada endpoint dia, tarik ke bawah 800, masukkan nilai 800 dan tekan enter, dan pilih semula pada layer building line. Kita ulang semula langkah-langkah seterusnya. Tarik lagi, klik lagi line, sehinggalah siap, sehinggalah kepada teruskan kepada D. Okey, baik. Okey, setelah kita siap membina grid line ataupun building line untuk paksi Y, apa kita perlu buat adalah kita akan masukkan dimension dia. Kalau tengok kepada kisah ni, dimension dia, kita tengok dia punya numbers ni dia menegak ke atas. Kita cuba masukkan. Apa yang kita try masukkan dimension untuk paksi Y ni, yang kita akan nampak nanti dimension dia adalah mendatar. Jadi untuk ubah ni daripada mendatar kepada menegak, kita klik pada annotate, kemudian pada tab annotate ni kita pilih pada small area ni, klik modify, dan yang ni kita boleh gunakan, kita tengok pada display ni dia mendatar lah. Kita boleh gunakan ISO standard, klik pada button ISO standard ni untuk text alignment. Yang mendatar dia akan mendatar, yang menegak dia akan menegak lah. Kemudian kita klik OK dan close. Dan kita akan nampak lah hasil dia. Yang paksi X dia akan, dimension dia akan mendatar, paksi Y dia akan menegak lah.
Okey, untuk seterusnya kita akan membina dinding ataupun wall. Langkah seterusnya kita akan buat satu barisan untuk membina dinding. Jadi sebelum kita nak bina dinding ni, kita kena memahami komponen bangunan kita, iaitu kalau kita tengok dinding kita ni menggunakan ketebalannya 75 mm ataupun 75 mm thickness, menggunakan UAC panel system. Jadi mungkin ramai pelajar yang tak faham apa tu UAC panel system. Jadi saya mainkan sedikit video lah, gambaran projek ni yang telah dibina, gambaran rumah yang sebenar. Jadi kita tengok dulu video ni, and then nanti kita akan memahami dah. Yang terbaik sebenarnya kita faham apa yang kita lukis di dalam AutoCAD tu. Jadi kita tengok video sebentar. Ini kerja-kerja dia punya pembinaan asas, tapak asas menggunakan rough foundation. Kemudian kerja-kerja marking, membuat penandaan garisan untuk bahagian track, pemasangan track. Sebelum kita letak dinding, kita perlu pasangkan track. And then seterusnya kita akan buat bancuhan, simen sika dan kerja-kerja untuk pencantuman antara setiap panel. Ini adalah gambaran dinding kita lah. Dinding yang kita lukis tu ketebalan 75 mm. Inilah dia. Jadi bila kita nampak gambaran sebenar dinding ni, kita akan faham lah dinding yang kita bina ni. Okay. Jadi saya rasa memadai lah. Bila kita nampak gambaran dinding ni, rasanya para pelajar dah boleh faham lah bagaimana komponen bangunan menggunakan dinding panel, panel system. Jadi saya terus kepada pembinaan dinding ni. Jadi kalau kita tengok, kita dah buat guideline ataupun dah buat building line yang kita gunakan garisan putus-putus atau dash line. Jadi kalau tengok kepada plan kita, ni gambaran ni lah, saya tunjukkan. Ni gambaran bangunan yang kita akan bina. Bahagian ni bahagian dia punya depan, bahagian yang ini bahagian belakang. Jadi kita akan mulakan dengan bahagian atas. Kita akan buat satu garisan daripada atas ke bawah. Panjangnya kalau tengok dekat sini adalah 3000 mm. Jadi apa yang kita perlu buat pada AutoCAD ni, kita dah ada kita punya ukuran untuk 3000 mm ni, jarak yang dah ada. Ini guideline pun dah ada. Apa yang kita perlu buat adalah pada layers ni, kita pilih wall dan kita klik line dan klik pada guideline ni kepada atas, bawa ke bawah, and then kita right click, tekan enter. Ini adalah line, tapi kita kena faham lah, dinding ni dia mempunyai bahagian dinding luar dan juga bahagian dinding dalam. Jadi kita kena buat indikator dia dua line. Dan line yang pertama ni untuk luar, bermakna adalah dinding luar. Line yang satu lagi ni bahagian dalam bangunan, bermakna ada dinding dalam bangunan lah. Jadi ketebalan antara jarak antara dua line ni adalah 75 mm. Jadi bagaimana kita nak lukis di dalam AutoCAD. Okay, untuk function AutoCAD ni, kalau pada tab home ni, kita ada modify command. Antaranya adalah move, copy, stretch, kemudian ada scale, mirror, rotate. Dan ini kita akan belajarlah satu persatu. Trim, function dia, rectangular array, dan yang kita akan apply ini adalah gunakan adalah offset. Kita akan gunakan command offset. Kita klik command offset. Pada ruangan command ni dia akan tanya kita lah offset distance. Offset distance ni maksudnya jarak daripada garisan, satu garisan ke satu garisan. Kita type 75 mm. Kita enter. Kemudian kita select objek yang kita nak buat. Ini garisan yang ini. Dan kita tarik ke dalam. Sebab tadi dinding luar, sekarang kita nak buat dinding dalam. Kita just klik dan
tolak muka kita punya mouse ni ke sebelah dalam, ke kanan. Nampak satu line ni, dia dah mirror kan, kita dah copykan satu line lagi ya. Kita just klik saja mouse tu, kita dah create satu line lagi ya. Okay, seterusnya kita akan siapkan bahagian dinding ya. Sebelum ni kita dah buat dinding ni sebelah kanan bangunan ya, sebelah kiri bangunan ya. Dan kita akan continue bahagian atas ya, bahagian atas dan juga bahagian bawah ya. Okay, jadi yang ini mudah saja, kita dah ada building line ya. Jadi kita dah nampak lah fungsi building line ni kita buat supaya kita dah boleh follow lah ya. Kalau dalam plan ni untuk bedroom 1 kita akan siapkan bahagian atas dan bahagian bawah di mana bahagian bawah ni nanti akan ada pintu, tapi pintu kita akan buat kemudian lah. Okay, contoh kita ambil wall, kemudian kita ambil line, kita continue lah hingga kepada endpoint ya. Klik enter. Kalau kita tengok yang ini dia punya dinding ni, building line ni kita tengok, kita kena tolak dinding ni keluar. Memang yang ini tadi bahagian building line ni adalah untuk bahagian dalam dinding, kita kena buat offset dan tolak dinding tu keluar lah, untuk dinding luar. Jadi caranya adalah kita tekan offset icon offset yang ini icon offset, klik icon offset. Kemudian dia punya distance ni 75. Sebelum ni kita dah masukkan kalau belum kita type lah kalau dah masuk 75 kita just enter saja. Dan kita pilih objek kita pilih barisan yang kita nak buat ni dan kita tolak dia keluar. Okey, siap Jadi untuk bahagian hujung ni kita dah boleh close lah, ambil line ni kita close lah. Seterusnya kita continue lagi boleh kita tengok kita buat bahagian dinding bagi bedroom 1 ni. Kita klik line lagi. Pastikan kita punya layers tu adalah berkaitan dengan wall. Kita tarik ini sangat cepat lah sebab kita dah ada building line Dan kalau tengok plan ni kita tolakkan bahagian offset ke bahagian dalam dalam ni ke kiri lah bahagian dalam bilik Jadi kita klik pada offset, kita dah ada yang ni kita dah press enter sebab distance kita dah set 75mm ketebalan dinding. Tekan enter, pilih objek line ni dan tolakkan ke dalam cepat jadi untuk bahagian-bahagian lain ni boleh continue lah menggunakan kaedah yang sama Okay, kita terus continue terus sambung dengan pembinaan dinding yang mana masih lagi di area layer ni adalah wall. Apa yang kita buat, kita klik line, kita zoom in dan kita pilih endpoint dan terus tarik ke hujung sama juga step seterusnya kita ambil line lagi, klik dan pada endpoint setelah siap ni barulah kita buat offset kita klik pada icon offset, enter, klik pada objek dan sambung barisan di luar ni. Jadi juga kalau untuk yang ini dinding bedroom 2 ni kalau kita tengok daripada bidang lain kita tolak dia ke kanan kita klik offset, enter, klik line dan tolak line ni ke kanan Seterusnya kita sambung lagi dengan untuk dinding di bahagian kitchen dan ini kitchen ni kita klik line hingga ke endpoint
bawa ke bawah. Siap Dan untuk yang ini bahagian kitchen bahagian kitchen ni kita tengok building line ni dia tolakkan ni ke bahagian dalam kita akan offset, enter ini line dia tolak ke dalam ke kiri so ambil keluar ulang semula set enter line okay. Dah selesai Jadi seterusnya untuk bahagian ruangan bedroom 1, bedroom 2 dan sebahagian daripada dining kitchen dah siap. Kita akan continue untuk ruangan yang ni. Dining kitchen ke bawah dan sampailah ke hujungnya Sampailah ke hujung untuk bahagian living Kita keluar kita klik pada mouse kita Sambil nak gunakan klik pada pen pun boleh pen ni kita klik tolak. Kemudian kita continue klik line icon kemudian kita klik pada hujung sampai hujung tengok video ni sampai hujung sini untuk yang 900mm ni tak termasuk lah okay. Jadi 900 ni dia dah kira area untuk dia punya bahagian pintu masuk lah, bahagian beranda adalah biasanya kita panggil okay, jadi untuk ni kita kena offset dan tolakkan dinding ke bahagian bawah untuk dinding luar okay, kita buat kita offset pada tekan enter klik line dan tolakkan dinding keluar klik line dan closekan dah siap jadi untuk kita punya dinding setakat ni saja. Kita akan continue selepas ni ada untuk pembinaan dinding yang mempunyai pintu